Yang lain boleh cuba yang B itu, yang tidak ergodik itu, sahkan. Dah. Okey. Kelas aplikasi dia satu saja, iaitu keseluruhan 1, 2, 3. Alright? Setuju? Manakala semua kataan adalah tak berkala. Okey. So seperti yang kita kata tadi, kalau kamu dah pastikan ada satu kelas komunikasi, kamu pilih mana-mana keadaan dalam tu, kamu pastikan dia tak berkala. Lepas tu kamu rumuskan bahawa semua keadaan lain juga tidak berkala. Okey, sebab kelas komunikasi menghormati ketakberkalaan. Okay. Dan juga keadaan dia juga lah kalau ada, kan? Alright. So semua keadaan berhubung antara satu sama lain, dua hala, boleh jadi dua hala. So merujuk kepada satu kelas komunikasi. Tak berkala, saya ambil keadaan satu dah cukup lah. Okey, keadaan satu tu tak boleh potong balik sekali. So menunjukkan dia keadaan satu lah. Yang lain kita terfikir. So sememangnya ini adalah satu contoh algoritma. Alright. So siapa nak cuba yang bahagian B tu pula? Okay, silakan. Contoh yang tunjuk tidak algoritma. Silakan. Silakan. Same strategi dia sama. Kamu kena mulakan dengan graf tu dahulu. Silakan. Kita nak tahu mengapa dia tidak algoritma, apa yang menyebabkan dia tidak algoritma. Silakan. Silakan. Soalan. Nak tahu ni? Tak apa, kalau salah kita buktikan masalah. Kalau betul, baguslah. Silakan. Bawah tu. Kamu dah kan? Kau dapat hadiah kan? Dah dapat hadiah? Belum? Belum. Okey. Kalau boleh saya nak engage banyak dengan pelajar. Engagement. Nak engage dengan seramai mungkin pelajar supaya melibatkan diri dalam bincang. Okey, patan yang sedia ada, kalau patan tak sedia ada. So, rantang makan ni ada 4 keadaan. Okey. Dia punya multiplier dia berbentuk blok itu, blok analisis ya. So, kita
kita nak tengok apakah yang menyebabkan dia tidak terturunkan. Tidak terturun. Okay. Ada dua kelas komunikasi. Okay, terima kasih. So, rantai makau ni dia punya graf macam ni. Dia ada dua kelas komunikasi. Sebab apa? Yang ni komunikasi antara satu sama lain, yang ni komunikasi antara satu sama lain. Okay, so ada dua kelas komunikasi dan dia tidak memenuhi syarat terturunkan. Itulah. Itu saja. Dia memenuhi syarat tak berkala, kan? Semua keadaan adalah tak berkala. Syarat tu okey, tapi syarat yang tak terturunkan dia tak memenuhi. Okey? Sebab kalau kamu tengok semua keadaan tu kala satu semua. Tak berkala dah. Right? Saya boleh ubah soal jadi macam ni. Masih lagi tidak godik. Masih lagi tidak godik, kan? Walaupun ada satu hala hubungan di sini, tapi masih lagi dua kelas komunikasi. Dan kalau saya buat macam ni, so godik. Alright? Kalau saya buat tambahan dua macam ni, dia akan jadi godik. Alright? So akan ada soalan peperiksaan kamu, soalan macam ni lah. Sila ubah suara rantai makau yang di bawah supaya menjadi pada kamu lah. Okey? Ataupun saya tanya soalan, bina satu rantai makau yang mempunyai dua kelas komunikasi dan keadaan berkala 3. So beda. So kamu kena jawab soalan itu. Kamu kena berikan saya matriks peralihan bersama grafik. Sebab yang mencirikan rantai makau itu bukan soal graf tu. Dia punya matriks peralihannya tu. Itu yang utamanya. Matriks peralihan tu. Okay. Alright. Okay, next thing. Okey, sekarang kita dah kenal pasti. Ini ada soalan yang saya nyatakan dalam ni. Ayat ni ya. Balik fikir ya. Pada masa 13, lepas contoh yang pertama tu ada ayat ni. Sesuatu rantai makau terhingga. Satu rantai makau terhingga itu maksudnya ruang keadaan dia terhingga. S itu terhingga maksudnya. Suatu rantai makau terhingga yang tak terturunkan, okey, jadi satu kelas komunikasi tidak akan mempunyai keadaan transit. Okay, so that's a question untuk dipikirkan. Saya tak boleh bahas tu boleh dah fikir. Okay, think about it. Mengapa rantai makau terhingga yang hanya ada satu kelas komunikasi tak mungkin ada keadaan transit? Mengapa rantai makau terhingga yang ada satu kelas yang hanya ada satu kelas komunikasi tak mungkin ada keadaan transit? Mengapa? So, apa masalahnya? Masalahnya kalau satu transit semua transit, apa masalahnya? What's the problem?
soalannya mengapa tak boleh ada mana-mana rantai makro tertinggal yang ada satu kelas komunikasi yang hanya terdiri daripada keadaan transient. Soalan yang setara ialah mengapa rantai makro terhingga yang ada satu kelas komunikasi tak mungkin ada semua keadaan yang transient. Sebab kalau ada satu transient, semua transient lah sebab dia satu kelas komunikasi saja. So, mengapa tak boleh semua sekali transient? Ataupun mengapa tak boleh satu transient? Tadi jawapan kalau satu transient, semua transient. So, apa masalahnya? Tak menjawab. Okey, cuba halusi jawapan. Saya nak tengok. Okay. So, jawapan yang pertama yang betul dapat hadiah. Ini soalan iPhone dulu. Okey. Kalau jawapan yang betul, saya bagi. Okey, so ada soalan iPhone. Fikir-fikir kata dulu. Next thing kita nak berkenalan dengan konsep bentuk canonical. Muka surat 13, bentuk canonical. Bentuk canonical, dengar ya, saya nak cerita pendek cerita. Adalah penulisan semula matriks Parehan tu ke dalam bentuk yang lebih mudah membuat pengiraan. Okey, so apakah bentuknya? Next question, apakah bentuknya? Okey. So bentuk canonical tak lain tak bukan tulis semula matriks Parehan tu ke dalam bentuk yang mudah dapat pengiraan. So bentuknya apa? Okey, instead of sekarang bentuknya ialah kamu tukar keadaan, kamu kelompokkan keadaan berulang dengan keadaan transient. Kamu tukar S tu, kalau S yang mula-mula tu kata berapa? 1, 2, 3, 4 tak apa-apa, right? So sekarang dalam bentuk canonical, kamu susun S tu supaya yang berulang dahulu, lepas tu transient. Okey, relabeling sajalah. Okey, boleh. Umpamanya dalam contoh yang bawah sekali pusat 13 tu, yang asal maksudnya asalnya seperti yang diberilah, yang 4x4 tu. Lepas tu kamu pula kira 22, kamu kira dapat 2 kelas komunikasi. Okey. 1, 2, 3 satu kelas komunikasi, 4 kelas komunikasi. So, kamu susun yang 4 tu adalah berulang. Yang 4 tu adalah berulang. Kamu boleh semak. Okey, kalau kamu buat graf rantai makro ni, 4 tu adalah berulang. Okey. So, kamu buat semula, kamu letak 4 tu yang pertama sekali. 1, 2, 3 tu di bawah. Sebab tu dapat matriks kedua tu. Okey. Matriks kedua itu ialah dalam bentuk canonical, iaitu keadaan dia bukan lagi 1, 2, 3, 4, tapi 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. Sebab 4 berulang, yang bawah tu 1, 2, 3 tu transient. So pokoknya kamu susun ulang dahulu, transient kemudian. Okey. Boleh? Cuba kamu buat yang 13 tu. Pusat 13 bawah sekali. Silakan, kejap aja. Rantai makro yang dia bunyi dengan rantai yang bawah sekali ni. Sila tukar kepada bentuk canonical. Silakan. Yang berulang yang atas, yang transient di bawah. Itu dia punya debati. Tak kira lah. Mungkin berulang tu ada beberapa kelas komunikasi, tak ada masalah.
Tapi pokoknya kamu susunya mula. Okey, silakan sampai siap kita tengok jawapannya untuk clinical. Silakan. Everybody. Okey, kumpulan sarjana sekarang silakan. Silakan. Kom. Sini seorang. Tiga jawapan. Silakan. Silakan. Kumpulan sama nak tawarkan diri. Ayolah sama, tak ada masalah, betul, kau salah, tak ada masalah. Kita nak tengok jawapan. Silakan seorang. Benar-benar Kak. Hah? Dah sama. Tak, dia tak ada. Dia semua berulang dari Silakan. Okey, terima kasih. Hah? Di toilet. Alhamdulillah, lagi toilet.
Diorang dah ada. Main. Sarjana sana. Buat. Masa lalu. Seorang. Silakan jangan saudara sana. Mana. Nak tukar pada bentuk kanonikal. Okay. Tuan-tuan sarjana, so masalah. Apa masalah kalau tak berhasil? Betul itu. Sebab dia dah disusun ke dalam bentuk keadaan berulang dan berulang. Kan? Yang kita nak susun semula ni kalau dia punya keadaan tu berterabur. 1 bulan 2 transient, 3 bulan 4 transient. Itu berterabur. Right? Kalau dah semua dah keadaan bulan, nak susun apa lagi? Ya, tentu. Kan? At least dia observe bahawa tak perlu susun dah sebab semua dia dah dalam susunan ulang. Bukan isu ada transient atau tidak. Bukan isu ada transient atau tidak. Kalau ada, adalah. Kalau tak ada. Pokoknya sudah disusun dalam bentuk berulang. Tetapi yang kamu kena tekankan ialah 1-2 ni satu kelas komunikasi. Okey? 3-4 ni satu kelas komunikasi. Jadi matris kamu ialah matris peralihan kamu 1, 2, 3, 4. So kelompok ni satu kelompok. 3, 4 satu kelompok. Right? Kalau ada lagi yang transient bawah ni satu kelompok. Okay, itu matlamat bentuk kronikal tu. Kamu boleh buat macam ni juga. Kamu boleh buat lain upah macam ni lah. 3, 4 dan 5. Tak ada masalah. Kan? This is correct juga. Okay, this is correct. Pokoknya kamu kelompokkan yang mana berulang dalam kelas komunikasi. Sama. Alright? Kamu jangan buat macam ni sudah lah. 1, 3, 2, 4. Ini sama. Okey, jangan susun semula jadi macam tu. Sebab dia tidak akan membantu pengiraan. Okey, so pokoknya kamu akan transform P kamu yang asal kepada bentuk baru di mana dia block matrix. Ini adalah ulang, ini adalah transfer. So di sini berulang, U di sini transfer. So yang ulang tu tak kira berapa kelas komunikasi dia. Pasti ada satu kelas komunikasi saja. Okay. So yang ni asal, yang baru. So tujuannya ialah di sini muka surat 14. Muka surat 14. Mengapa kita perlu tulis dalam bentuk canonical? Mengapa kita perlu tulis dalam bentuk canonical? Iaitu
Okey, itu bentuk analytical. So bentuk analytical itu dipecahkan pada blok matrix P1 yang penting. P1 itu merujuk kepada perubahan antara kadang-kadang bulan, manakala Q itu merujuk pada perubahan kadang-kadang transient. Blok tu R1 itu perantaran antara menghubungkan berulang dengan transient. Satu hal saja. Alright. Nah, kedudukan blok ni penting. Maksudnya kita kenal pasti apa dia P1, kita juga kenal pasti apa Q. Alright, supaya kita boleh guna pakai hasil pada muka surat 14 itu. Okey, pada muka surat 14 ada dua hasil, usulan 8, usulan 9, usulan 10, usulan 11. Ada 4 hasil di situ. Nah, Torah ini 2. Usulan 14, usulan 15. Okey, usulan 14, usulan 15 adalah hasil-hasil yang memperkatakan tentang bagaimana bentuk analytical ini kita boleh guna untuk menghitung atau mendapat maklumat tentang rantai makro. Okey, so let's go. Tarikh 8 muka surat 14. Tarikh 8 muka surat 14 ialah konsep matrik asas. Daripada bentuk kanonical kita bina matrik asas. Apa dia matrik asas? Tarikh 8 itulah matrik asas dia. Apa dia tarikh asas dia? Matrik asas dia. Okey, tarikh 8 memberikan kita konsep matriks asas. Matriks asas tak lain tak bukan ialah songsangan bagi I tolak Q. Q yang tu lah. Q daripada bentuk kanonical tu. I tu identiti lah. Matriks identiti tolak Q. That's why kita kena hitung Q tu betul-betul. Baru boleh hitung matriks asas ni. Okey. Sebab matriks asas ni ialah songsangan bagi I tolak Q. Okey. Jangan risaulah saya tak suruh kamu cari songsangan dalam 3x3 ke 4x4 tak payah hafal lah. Banyak benda lah kamu nak hafal. Okay. Kalau saya ada soalan berbentuk songsangan, saya beri kamu songsangan. Saya bagi. Okey, tak payah itu. Okey, tapi kamu dah tahulah di mana gunanya. Okey, itu matrik asas. Lepas tu yang penting ialah usulan 8. Usulan 8 memberikan kita cara nak menghitung mu ij, iaitu apakah mu ij di sini? Jangkaan bagi pemboleh rawat nij. Jangkaan bagi pemboleh rawat nij. Apakah pemboleh rawat nij? Iaitu Nij ialah pemboleh rawat. Ingat, sebab semua proses kita rawat, right? So kita tak boleh tahu secara pasti berapa bilangan langkah, berapa lama dan sebagainya. So kita bercakap pasal pemboleh rawat lah, kan? Sebab semua ni proses rawat. Okey. So Nij ialah random variable yang disekutukan dengan bilangan kali rantai ini rantai ini merujuk pada proses inilah. Okay. Bilangan kali proses ini akan melawati keadaan J sebelum akhirnya pergi ke satu keadaan berulang. Seandainya dia bermula dari I. Dia mula daripada I. Dia mula, okey, kita ada rantai Markov. Bermula di keadaan I yang kita tahu. Saya dah tahu berapa kali dia lawat J sebelum dia shoot off kepada keadaan berulang yang lain. Okey. Saya nak tahu berapa kali. Okey. Dia bermula di keadaan I, berapa kali dia pergi ke J sebelum dia pergi ke keadaan berulang akhir.
So jawapannya terletak dalam matriks I tolak Q itu dah, iaitu matriks asas tu, soncangan I identiti tolak Q itu. Okey. Manakala usulan 9 memberikan kita tentang maklumat varians bagi pemboleh baharawak Nij itu. Dia punya sisihan. Kan? Kita ada purata, lepas tu kita ada sisihan. Always. Diberi satu random variable, kita bercakap pasal dia punya average value dia, lepas tu dia punya sisihan. Okey. Sisihan diperoleh daripada matriks yang complicated itulah. Pokoknya ada rumus. Okey, yang dah hafal lah rumus ni. Jangan hafal, panik pun juga jangan hafal. Lepas tu kita nak hitung pemboleh baharawak Ni. Apakah pemboleh baharawak Ni? Kalau sebelum ni Nij bermula daripada I berapa kali lawat J sebelum pergi kepada dalam bulan. Okey. Manakala Ni pula ialah bermula dari I, dia pusing keadaan dahulu, nak kira J ke K ke, lepas dia shoot off kepada keadaan berulang. So Ni di sini merujuk kepada berapa kali jumlah langkah rantai itu bergerak sebelum ianya pergi satu keadaan yang berulang, seandainya bermula daripada keadaan I. Ingat, keadaan berulang adalah kemuncak pada rantai Markov ini. Mana-mana rantai Markov akan sentiasa nak pergi kepada keadaan berulang. Okey. Transient ni sekejap saja. Sebab itu panggil transient. Right? Sekejap saja transient. So kita tanya, sebelum dia pergi pada keadaan berulang, dia main keadaan transient ni dahulu. Berapa kali dia pergi keadaan transient? Berapa lama? Sebelum dia diserap oleh keadaan berulang. So kamu bayangkan keadaan berulang sebagai penyerap pada proses tersebut. Okay. Semacam black hole lah. Dia masuk sini, dia dia start. Kan? Sebelum dia pergi keadaan berulang, dia pusing, melengah-lengah di kawasan transient terdahulu. Alright? Semacam ni, saya boleh buat macam ni. Okey. Dalam contoh ini, dia boleh berlega di kawasan ini dahulu. Berlega. Tapi once we go here, dia tak patah balik. Sini ialah keadaan berulang. So dia akan berlega di sini. Tak kira 10 kali, 100 kali, 20 kali. But still, kemuncaknya dia akan pergi kepada keadaan berulang. Once you choose this route, that's it, dia tak patah balik. That's why yang transient. Transient state. Okey, so kita ada rumus-rumus usulan 10, juga kita ada usulan 11. Ini pemboleh baharawak baru pula. Ini bukan pemboleh baharawak, ini barangkalian. Manakala Korolari 2 muka surat 15 memberikan kita juga barangkalian. Okey, saya simpulkan daripada matriks B dapat bentuk canonical, daripada canonical dapat matriks asas, daripada matriks asas dapat nilai-nilai untuk pemboleh baharawak, purata bagi pemboleh baharawak Nij dan Ni dan kebarangkalian mereka. Right? Okey, so balik. Tengok balik rumus-rumus muka surat 14 ni.
dan test your idea, test kefahaman dengan contoh ni. Muka surat 13. Okey, saya akan beri dalam iFolio ni. Okey. Iaitu test kefahaman kamu tentang usulan-usulan ni dengan contoh muka surat 13, iaitu contoh atas tu B. Nyata aku ni. Boleh? And then kita sama minggu depan. Saya akan berikan dalam soalan iPhone. Yang selebihnya kita sama minggu depan. Lepas tu habis pengajian Raja Mata, baru kalau kamu akan main tutup. So minggu depan satu lagi kuliah dasar. Satu minggu lagi. Lepas tu tutup. Lepas tu kita ada ujian. Okay. Lepas Raja Mata, habis bab dia, habis tutorial dia, kita ada satu ujian. Okay, jangan kecil-kecil.